Okey. Kita ada seorang tetamu yang cukup istimewa pada hari ini. Siapa lagi yang paling sesuai nak sembang? Tuan punya tadilah. tentang Piala Sibuk AFC. je mencari Windsor Paul kan? Sibuk hari ini. Gaya pun dah macam, wow, kita ni bakal champion lah. Hai Tak, Zul. bukan apa. Hai Dayang, hai. Baru Idin. nak hai kita. Tak, kita kena highlight sikit KL City ataupun final AFC ni sebab kita perlu meramaikan penyokong ke stadium sebab stadium dah besar. Jadi kalau tak ramai tak meriah. Jadi kita kena highlight sikit dan beri peluang dan juga orang kata sokongan lah kepada KL City yang mewakili negara di pentas Piala AFC. Betul-betul. Tapi Zul perasan tak di laman media sosial pun kita boleh lihat bukan setakat penyokong KL City saja yang excited nak tengok final. Betul, Tapi the whole Malaysia. Satu Malaysia. Dia Ya. macam Malaysia lah Bengal Alsik, bukan KL City. Malaysia lawan Oman sebenarnya. Betul. Enemy juga kan Yes. Oman. So exciting. Yeah. Okey, so macam yang dah dilaporkan tadi, venue final Piala AFC kali ini adalah di Stadium Nasional Bukit Jalil. So mungkin Zul boleh kongsikan kenapa bersetuju untuk gunakan Bukit Jalil ni sebagai venue, Zul? Okey, kalau ramai yang tertanya ataupun perasan tentang perkara ini, mungkin dia boleh flashback balik apa yang pernah berlaku sebelum ini. Pada Jun 2022, maksudnya Jun tahun lepas, Jun yang lalu, yang mana AFC, bukan AFC, pernah keluar satu artikel, iaitu AFC haramkan Stadium Nasional. Ya. Statement itu keluar sebab ada kata insiden lah. Ketika itu Stadium Nasional Bukit Jalil tidak dapat menganjurkan perlawanan dengan baik. Ada isu keadaan padang basah akibat hujan lebat kan. Tak silap saya kelayakan Piala Asia ataupun kelayakan Piala Dunia masa tu. Jadi timbul persoalan lah, kenapa AFC bersetuju dengan Bukit Jalil sedangkan KL City mahu beraksi di KL Fishras, di gelanggang keramat mereka. Jadi ini persoalan yang timbul. Tentang pemilihan. Ramai yang mengatakan venue ini dipilih oleh AFC, tetapi sebenarnya tidak. Kalau saya dah terangkan ataupun dah tulis dalam laporan tadi, ia bukan keputusan daripada AFC, sebaliknya keputusan daripada KL City FC itu sendiri. Kenapa ini berlaku? Saya rasa inilah pilihan yang terbaik, pilihan yang ada oleh KL City untuk memenuhi kriteria yang ditetapkan. Seperti yang kita tahu, syarat asas adalah lampu limpah, iaitu 1,800 lux. Betul. Ya. Dan syarat kedua yang mahu memastikan kejohanan ini dilihat lebih gah adalah penggunaan VAR. Saya setuju apa yang dikatakan oleh Windsor. Kita nak perlawanan ini lebih tertumpu ataupun kita lebih membincangkan tentang kesalahan pengadil ataupun keputusan kontroversi sama ada gol ataupun tak. Dengan adanya VR, kita dapat melihat satu perlawanan yang lebih menarik. Mungkin kita boleh ibaratkan yang lebih tepat keputusannya dan juga perlawanan yang kita boleh katakan lebih ada standard lah, seiring ataupun sesuai dengan final Piala AFC itu sendiri. Itu baru nak cakap. Level-level Europe. Level-level standard EPL. final kan. Level Europe dah EPL lah sekarang kan. Okey, kita dah sentuh banyak pasal Stadium Nasional, tapi macam mana pemantauan AFC ke atas padang, mutu padang dan kualiti? Alright, Windsor juga berkongsi dengan saya pada perjumpaan tadi yang mana AFC hari ini membuat inspection di Stadium Nasional Bukit Jalil. Apabila kita bercakap mengenai Stadium Bukit Jalil, benda lain yang orang akan berkata adalah keadaan padang rumput itu. Apatah lagi sekarang musim hujan, bagaimana persediaan Bukit Jalil untuk mengadakan atau menganjurkan perlawanan akhir. Dan Windsor berpuas hati ataupun pihaknya dari segi tim yang melawat stadium berpuas hati dengan tinjauan pertama hari ini tentang keadaan padang. Cumanya beliau seolah memberi sedikit amaran lah, iaitu kalau boleh bermula sekarang sehingga 22 Oktober nanti, jangan ada aktiviti diadakan di Stadium Nasional Bukit Jalil, terutama penggunaan padang. Kita tak tahu, kadang-kadang mungkin ada mana-mana friendly match yang akan ada dekat sana kan. Jadi AFC saya rasa dia dah memberi kerjasama ataupun mendapatkan persetujuan bekerjasama dengan pihak Perbadanan Stadium Malaysia PSM untuk venue Bukit Jalil tidak akan digunakan, tidak boleh digunakan. Di blok lah sampai final. Betul. Okay. Actually that's fair. Dan AFC setakat ini berpuas hatilah dengan keadaan padang dan saya mungkin boleh bagi sedikit tips ataupun bagi cadangan lah. Dan saya rasa PSM pun aware yang mana kalau hujan mereka boleh lakukan apa yang mereka lakukan ketika final Piala FA, iaitu meletakkan kanvas di keadaan padang supaya tidak ada banjir ataupun air bertakung lah. Air bertakung di padang. Sebab KL City
AFC, kelebihan beraksi di laman sendiri. So kita tak nak sebab kualiti padang atau permukaan padang yang menjadi batu penghalang. Betul. Mereka-mereka. Everything dah elok dah, tiba-tiba keadaan padang tu yang boleh macam kacau lah momentum kita kan. Okay, since kita bermain di home, kita kirakan home kita, macam mana pula dengan peminat-peminat yang Zul nampak? Macam mana dengan respons ataupun macam mana dengan sokongan yang diberikan? Sebab macam yang Diana katakan awal-awal tadi, bukan fans KL je yang tengah semangat ni, Zul. Alright. Saya nak mula dengan pemilihan stadium. Ada segelintir penyokong yang macam tak nak main dekat Jalil, nak main dekat KFH Ceras. Home kita, dia kata. Dia nak main kat home. Mungkin itu tak faham. Yang mana sebenarnya ada juga positifnya bermain di Bukit Jalil. Dari segi kehadiran lebih sesuai untuk hasil final. Itu dari segi penyokong tentang pemilihan stadium. Tentang final pula, saya lihat mereka dah tak sabar untuk memastikan ataupun menikmatilah perlawanan akhir antara KL City dengan Al Sadd, yang mana mungkin saya boleh kongsikan kalau sejak beberapa tahun sebelum ini saingan Piala AFC ini didominasi oleh kelab daripada Asia Barat ataupun kelab Middle East. Dan apabila format itu diubah, tak silap saya pada 2019 ataupun 2020, kita nampak peluang diberikan oleh peluang dapat diterima oleh pasukan daripada kelab-kelab dari Asia Tenggara maupun Asia Timur dan sebagainya, khususnya Asia Tenggara lah, kelab seperti Malaysia, Indonesia, Vietnam maupun Thailand. Dan Winston berkongsi dengan saya, inilah kebaikan perubahan format itu dibuat, dan kita dapat lihat kita ini Malaysia diwakili oleh KL City mara ke pentas Asia. Jadi apabila kita melihat dan bercakap dari konteks itu, of course peminat KL City dan saya rasa peminat bola sepak tanah air tak sabar untuk menyaksikan final yang akan berlangsung di Bukit Jalil pada 22 Oktober ini. Okey, dan katakanlah kita semua nak sebenarnya untuk KL City muncul juara. Kan selepas last JDT buat dengan format lama pada 2015. Tak mustahil. Ya, tak mustahil. Ya. Tapi kalau mereka jadi juara, ACL, adakah mereka ke Champions League untuk musim depan? Okey, ini juga antara menarik yang untuk dibincangkan, sebab kita nak tahu apakah langkah seterusnya untuk AFC, apa yang ditawarkan kepada KL City ataupun maupun juara Piala AFC. Daripada pengesahan Windsor pada perjumpaan tadi ialah juara AFC akan dapat layak ke saingan ACL peringkat preliminary. Peringkat preliminary, mungkin saya boleh katakan kelayakan sebelum memasuki play-off, sebelum memasuki peringkat kumpulan. Jadi bermakna Malaysia mempunyai 2 slot ACL dan juga 2 slot AFC. 2 slot ACL iaitu juara Liga Super sudah milik JDT yang akan terus ke peringkat kumpulan, dan juara Piala AFC kalau KL City juara akan beraksi di peringkat preliminary, saya nak sebut di ACL. Dan saya rasa kalau di peringkat inilah, kalau kita nak ambil contoh, masa Perak pernah bermain, Kedah pernah bermain, itulah pusingan yang ditawarkan kepada juara Piala AFC. Jadi sesuatu yang menarik untuk dinantikan, dan kita mengharapkan KL City bergelar juara. It's good news. Sebab 2 wakil ACL insya-Allah dan 2 wakil Piala AFC. It's like Malaysia semakin mendunia, you know. Ya, mendunia. Okay, thank you Zul atas perkongsian. Thank you Dayang, thank you Ed. Terus bawakan perkembangan Piala AFC nanti, okay? Alright.